Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa bil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa timma bil khair. Saudara, para penonton, para hadirin dan penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita yang masih lagi dalam membicarakan tentang at-takabur, ya. Penyebab-penyebab boleh seorang takabur, iaitu salah satu daripadanya di mana kita telah bincangkan tempoh hari, iaitu dengan membandingkan nikmat yang diperolehi dibandingkan kepada nikmat yang diperoleh orang lain, ya. Ini juga penyebab-penyebab boleh seorang itu menjadi takabur. Bukan tak boleh dibandingkan, tetapi perbandingan ini untuk melahirkan kesyukuran, ya. Contohnya kita umpamanya ada kawan kita ziarah, ya, sebaya dengan kita atau lebih tua dengan kita ataupun lebih muda dengan kita ziarah, dia sakit umpamanya uzur, ya. Kita di situ kita boleh bandingkan, ya Allah, ya, orang ni masih muda lagi, ya, bandingkan aku tua, tapi Allah Ta'ala bagi aku kesihatan, bagi aku kekuatan, bagi aku yang lain-lain, maka melahirkan tak syukur. Tetapi yang tidak boleh ni akan melahirkan kebanggaan, melahirkan keegoan dan takabur, ni yang tidak boleh. Jadi perbandingan untuk mendatangkan kesyukuran, ya, nikmat yang ada pada orang lain dan nikmat yang ada pada kita, ini adalah dikendaki. Cuma kita saja sama ada nak kita syukur atau kita nak kufur kepada Allah SWT. Kemudian yang seterusnya iaitu dia meyakini bahawa nikmat itu akan berkekalan, ya. Ini juga penyebab-penyebab menjadikan ego dan sombong. Kadang-kadang sudah terlepas daripadanya pun masih lagi dia mengharapkan bahawa dia punya, ya. Ini juga penyebab-penyebab. Jadi pada malam ni yang keempat iaitu mendahului orang lain di dalam memperoleh keistimewaan dan kebaikan, ya. Orang lain tak dapat, kita dapat. Orang lain tak memiliki, kita memiliki. Ini salah satu juga penyebab-penyebab seorang tu menjadi takabur, ya, menjadi takabur, ya, kerana dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain, ya. Kerana rasa dia lebih hebat, lebih pandai, lebih cerdik, ya, lebih apa lagi, lebih lagi lah berbanding sahabat yang lain atau orang lain, ya, kerana dia mendahului orang lain, ya. Walaupun dalam Islam ni suruh mendahului fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah, tetapi dengan atas dasar ikhlas, ya, atas dasar ikhlas, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bila kita memperoleh, kita timbulkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam tidak salah, ya, berlomba dalam kebaikan. Kadang-kala sebab berlakunya at-takabur ialah berpunca daripada seorang itu mendahului orang lain, memperoleh kebaikan dan juga beberapa keistimewaan. Contohnya dia pandai berhujah, ya. Contohnya dia pandai bercakap, contohnya pandai dia banyak membuat rancangan-rancangan strategi dan sebagainya, ya. Ataupun kelebihan dari segi harta, kelebihan dari segi apa sajalah yang Allah Taala berikan, ya, dia mendahului orang lain. Ini juga penyebab, ya. Ya. Jadi itulah, sekiranya kita tidak awas dan tidak teliti, dan ini akan menjadikan penyebab kita menjadi sifat takabur kepada diri kita. Jadi sebab tu kita kena awasi, ya. Licik, sebab tu disebutkan dalam oleh Imam Ghazali, dia kata apa? Nafsu ni tadi, dia katakan apa? Dia katakan dekat lisu fid dakhil, iaitu pencuri dari dalam. Ya, pencuri dalam. Kalau pencuri dalam rumah sendiri, sukar kita nak mengelak. Begitu juga, ya, penyakit ni tadi, penyakit ijabi binasi, penyakit takabur ni tadi, dia dalam diri kita sendiri. Jadi kita kena awas, ya, sikit aja sikit, dia akan jadi penyakit, ya. Jadi kadang-kadang lebih dari segi pengetahuan, pengalaman, ya tak, ya.
dalam perjuangan, ya, dalam jihad umpamanya, dalam pendidikan, juga dalam kerja-kerja kebajikan yang lain. Dia lebih dahulu, lebih awal, lebih berpengalaman umpamanya. Ini juga penyebab-penyebab yang boleh seorang itu kalau tidak diawasi dia akan ada penyakit takabur. Padahal apa yang terjadi ialah disebabkan qada dan qadar Allah Ta'ala menghendaki mereka mendahului orang lain. Tak sedar, ya tak, bahawa itu adalah kehendak Allah, masyiah Allah, ya. Dan semua ada kebaikan. Sama ada Allah nak dulukan, nak kendiankan, semua ada kebaikan. Sebab tu kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang mukmin kena menjadari, ya, kebaikan yang kita terima ataupun kebaikan yang orang terima, sama ada dia dulu atau kita dulu, semua ada hikmah dia. Ini kena ada hikmah, ya. Kepandaian yang ada pada kita hikmah, kebodohan pada orang lain ada hikmah pada kita. Sekiranya kita boleh menggunakan caranya, ya. Ini jadi kita kena perbetulkan. Sebab ini kadang-kadang penyebab-penyebab. Jangan silap pula nanti bila kita mendahului orang lain, nanti jadi takabur, nanti jadi bongkak, jadi ijabul nafsi. Tak semua boleh jadi sekiranya kita tidak awasi. Kalau kita awasi, insya-Allah, ya dah, ya. Pertama ada ilmu, ya. Yang kedua kena faham. Kita kena ada ilmu dan faham. Faham selok-belok penyakit yang ada pada hati kita dari. Insya-Allah, ya dah. Allah Ta'ala akan membimbing kita. Jadi bukan tak boleh mendahului orang, boleh kena sedar bahawa Allah Ta'ala dulukan. Pasti ada hikmah. Orang lain kendian, ada hikmah. Orang lain dulu, kita kendian, ada hikmah dia. Ya? Ada hikmah, semua ada hikmah. Jadi dalam menghayati suasana ini, mereka mulalah melihat dan juga memandang rendah kepada orang lain yang terlibat, ya, kemudian daripada mereka. Kadang-kadang, ya, kerana apa? Dia lama, as-sabiqun. Ya, ini veteran, apa lagi disebutkan, otai, ya dah. Bila disebut otai ni timbullah perasaannya dah. Ini as-sabiqun timbul. Ini penyebab-penyebab yang boleh, ya dah, yang boleh menyebabkan kita ni dihinggapi penyakit, ya dah, penyakit at-takabur. Bila disebut otai, bila disebut as-sabiqun, ya dah, macam-macam lagi lah gelaran-gelaran, ya. Maka timbul perasaan sekiranya kita tidak boleh mengawal, ya tak, nafsu kita, ya. Dapat dilihat dari segi lidah dan percakapan mereka akan sentiasa melafazkan kata-kata sombong dan angkuh, ya. Jadi di situ dapat dilihat, ya, berkaitan dengan tindak-tindak tanduk mereka, ya, tindak tanduk mereka. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dikata apa? Wa manal kibri sifatu fin nafsi yansa'u min ru'yatin nafsi. Dia dikatakan yansa'u min ru'yatin nafsi wa amma yazharu minal mutakabbir fi zahiri fa wakal asari tilka sifah. Jadi dari ucapan mereka ni, ya, ucapan mereka. Bukan kita tak boleh, ya. Bukan kita tak boleh nak sebut, tapi hilangkan sebab ini penyakit dalaman, bukan penyakit mulut. Penyakit dalaman, ya. Penyakit dalaman. Jadi dapat dilihat bahawa mereka ni angkuh sombong, dapat lihat dari ucapan mereka. Ya. Ucapan-ucapan mereka. Ya dah. Lisan-lisan mereka boleh dilihat, kerana sebab tu ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, nyatakan apa yang ada dalam hati itulah yang terkeluar daripada mulut. Ya, kalau dalam hati tu ada sifat angkuh takabur, maka terkeluar daripada mulut lah, dapat dikesan takabur. Kalau ikhlas, dapat ikhlas, ya. Jadi dalam keadaan ini, mereka akan mempertikaikan kerja-kerja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat pernyataan siapakah mereka yang melakukan kerja sekarang. Tengok aku buat, tengok aku. Gitu kan. Dulu orang dulu apa buat. Dia tak tahu bahawa, ya dah, orang dulu tu ada, orang sekarang adalah hasil daripada orang dulu. Ya. Pengorbanan orang dulu. Boleh jadi kesusahan, kepayahan orang dulu tidak sama pada hari ini. Tapi bila kita ni dapat berjaya hari ini, kita tengok pimpinan aku, tengok cara aku, berhasil, berjaya. Ini persoalan-persoalan. Ya. Sama ada kerja-kerja dalam perjuangan, menghadapi berbagai-bagai kesukaran, ya. Dahulu mereka lebih, maknanya lebih lebih hebat lagi dibandingkan. Kita kena menyadari begitu, ya. Kalau dulu entah, ya, dia mempertikaikan, orang dulu mempertikaikan, ya dah. Ni kedua-dua ada penyakit sebetulnya. Asabikun, veteran, apa lagi disebut?
Otai ini semua ada penyakit, dia pun kena penyakit juga. Yang baru ni pun kena penyakit. Yang baru ni dia rasa, tengok aku sekarang. Dia tidak tahu bahawa orang dulu tu sudah berjuang, dia di mana? Boleh jadi belum lahir. Ya. Boleh jadi belum lahir atau boleh jadi dia tidak masuk lagi dalam gerakan Islam, belum jadi dia dalam medan dakwah. Ya. Itu. Jadi kita kena sedar. Sehingga kan dia kata, kamilah yang menanggung segala bebanan yang dan kesulitan sehingga membolehkan kerja-kerja dan juga lain-lainnya melalui jalan mudah ini yang kami terokai. Tak sedar bahawa orang lama-lama itulah. Ya. Ini mencarikan seorang yang baru. Ya, orang yang baru dah terlibat dalam gerakan-gerakan. Ya. Maka kena sedar bahawa kita boleh hari ini adalah kerana orang dulu-dulu. Jadi orang dulu-dulu pun jangan pula ikut dan sombong. Yang kita sekarang pun jangan ikut dan sombong kejayaan yang ada pada kita. Kerana kejayaan kita ni diterokai oleh orang dulu. Orang yang lebih awal daripada kita dulu. Ya. Jadi kita kena sedar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menarik perhatian tentang perkara ini di mana Allah menjelaskan bahawa mendahului orang lain bukanlah merupakan sesuatu yang diambil kira dan mempunyai nilai kecuali tindakan tadi diiringi dengan benar, ikhlas, iman, ya. Ini kecuali itu. Bukanlah soal dia dulu kendian. Tak. Allah tak nilai dulu ni. Sama ada dia kendian atau dulu itu tak ada nilai. Tak ada nilaian dia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Taubah, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Tengok Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran ini. Dan orang-orang yang dahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan, ya, berhijrah dari antara orang-orang muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkahnya, orang yang kendian darinya. Mereka dengan kebaikan, iman dan taat kepada Allah, ridha akan mereka dan mereka pula ridha akan dia. Tengok orang dulu-dulu di antara muhajirin dan ansar. Tak fikir orang ni dulu, orang kendian, tak ada. Ya. Serta ia menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sebenar. Ya. Itulah merupakan kemenangan yang sebenar. Dia tak ada mempertikaikan. Yang dulu dia tak mempertikaikan, alah kamu yang kendian. Dia tak ada. Tak ada istilah tu. Yang kendian tidak mempertikaikan yang dulu. Sebaliknya dia adalah merupakan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walladzina tabi'unahum, ya, walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman dalam surah Al-Hasr ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ayat-ayat Quran ni sebetulnya membimbing kita. Ya, membimbing kita, mengajar kita, mendidik kita, ya, agar kita mengikuti apa yang kita baca. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran kan patutnya begitu. Tapi namun kelemahan-kelemahannya daripada kita ni, ya, kita hanya sekedar membaca saja. Kalau tahu maknanya pun segera tahu maknanya, tidak masuk ke dalam rubuk hati kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina taba'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siru ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tengok gambar Allah Taala gambarkan orang-orang yang dulu, ya, orang-orang daripada kalangan muhajirin dan ansar. Masya-Allah, cukup cantik, ya, di antara muhajirin dan ansar, ya. Ni dalam yang maksud ni, ya.
Pemberian itu hendaklah diberikan kepada orang-orang fakir, lil fuqara'il muhajirin, ya, orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar daripada kampung mereka, ukhriju min diyarihim, yang diusir daripada kampung halaman mereka dan harta benda mereka kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam. Yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana, untuk mencari limpah kurniaan Allah dan keredaannya, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Ya. Sebaliknya dia berdoa, wahai Tuhan kami. Nah, ini ujung ayat tu lah. Ya, di ujung ayat tu. Tengok. Walau kana bihim khasasah wa may yuqasah sakha nafsi faulaika mul muflihun. Tengok dalam ayat ni kita tengok, ya. Dia tak ada wala jaduna fi ya fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiru ala anfusihim. Dalam hati mereka tak ada apa-apa, ya. Kosong. Maknanya tak ada sifat apa-apa. Oh, ini dulu. Yang dulu dia pun tak rasa dia dulu. Yang kemudian dia tak rasa kehinaan kerana kendian. Tak ada. Ya. Tak ada apa-apa dalam mereka. Sebaliknya dia berdoa. Walladzina ja'u min ba'dihim wa yaquluna rabbana ighfir lana. Sehingga akhir ayat tadi. Ini menunjukkan bahawa kesatuan mereka. Sama ada orang dulu, ada orang kemudian. Kerana mereka tidak ada dalam diri mereka perasaan, ya tak? Bangga, perasaan takabur, perasaan lebih hebat daripada orang yang dulu, yang kemudian dia tidak rasa lebih, ya, hebat daripada yang dulu, dan yang dulu tidak rasa lebih hebat daripada yang kemudian. Semua ni sama ada dulu atau kemudian, semuanya adalah masyiah Allah. Allah tentukan dan ada hikmahnya. Ya, ada hikmah dia. Jadi kita kena sedar ayat ni, ya, ayat-ayat ni, ya. Jadi inilah saudara, walaupun di antara mereka ni ada perasaan, ya dah, apa? Saya ingatkan perasaan kasih sayang, walaupun dia perlu, ya, sesuatu tu diperlukannya, tapi kerana apa? Kerana dia rasa kasihnya kepada orang yang kesusahan, orang yang lebih dulu daripada mereka, mereka sanggup memberikan apa yang dia. Ini kisah ni banyaklah saudara kita tahu semuanya mengenai tentang Muhajirin dan Ansar ni. Allah sebenarnya tidak melihat kepada tindakan mendahului orang lain oleh golongan tadi. Tak, sama ada Muhajirin atau Ansar. Ansar golongan yang kemudian, ya. Kecuali mereka membuktikan kebenaran dan juga ketegasan mereka di atas kebenaran, seperti melibatkan diri, ya, dengan hijrah, memberi bantuan, mengikut jalan orang-orang yang mukmin yang ada hubungan baik dengan Allah, serta mengiktiraf kebaikan dan juga dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, dan begitulah seterusnya. Sama ada orang yang dulu ataupun orang yang kemudian. Ya. Orang yang dulu atau orang yang kemudian. Jadi dalam tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu kerana kita mendahului orang lain, itu menjadi penyebab-penyebab. Penyebab jadi sombong. Penyebab menjadi takabur. Ya, dari segi ilmu, segi harta benda, pengalaman, ya dah, dari segi perjuangan, dari segi pengorbanan, apa saja yang kita ada, itu kadang-kadang menjadi sifat jadi takabur. Ya, menjadi sifatkan takabur kepada diri kita kerana sifat-sifat ni tadi, mendahului orang lain. Padahal sama ada dulu kemudian semua tu ada hikmah di sisi Allah Taala. Ya, ada hikmah di sisi Allah Taala. Sebab tu kita sebagai seorang mukmin, ya, kita kena menyadari, ya dah, ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh, ada orang yang dulu, ada yang kemudian, ada orang yang semua ni adalah merupakan, ya dah, masyiah Allah, kehendak Allah. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jangan pula kita tanya napa. Semua sama ada dia dulu atau kemudian. Dia memperoleh dulu atau memperoleh kemudian. Sama dia lebih banyak atau lebih sikit. Semuanya ada kehendak-kehendak. Semuanya ini adalah kehendak-kehendak Allah. Ada hikmah, ya. Ada hikmah yang tersembunyi di situ yang perlu kita menginsafi dan menyedari, ya. Sebab tu Allah Ta'ala tidak melihat, ya, sama ada dia dulu atau kemudian. Demikianlah prinsip Islam yang menegaskan bahawa tidak ada keutamaan kepada mereka yang mendahului, tetapi ialah milik mereka yang sebenar, ya. Tak ada mendahului, ya, tetapi ia milik mereka yang sebenar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran dalam surah Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang selesai menjalankan janjinya itu
lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu gilirannya, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Tengok, wa ma yabaddalu tabdila. Tengok. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Kita sedar, kalau kita dulu ada orang yang di belakang kita. Ya, ada orang yang di belakang kita. Sebab tu tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, bila dia sebut otai, disebut ini. Jadi kadang-kadang penyebab menjadi kita ni takabur. Sebab tu kita kena hati-hati dalam soal-soal yang seperti ini. Ya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak suka bila dipuji. Memuji ni tak kena hati-hati betul. Yang dipuji pun kena hati-hati betul. Bukan tak boleh. Tetapi sekiranya selamat daripada penyakit-penyakit takabur bila dipuji. Bila sebut otai, bila disebut alam sabikun, wah, kita pun timbul perasaan yang bukan-bukan. Ya. Kemudian yang seterusnya, penyebab-penyebab dia melupai tentang kesan yang akan berlaku hasil daripada takabur. Dia lupa, lupa kesan-kesannya nanti, kesan akibatnya. Padahal Allah dah mengingatkan banyak, mengingatkan banyak dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala banyak mengenai tentang bila melanggar saja larangan Allah, pasti ada kesan yang buruk. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, sa'asrifu an ayati. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru fil ardi bighairi haq. Ni ayat-ayat ni juga mengingatkan kepada kadzalika yadma'ullahu ala kulli mutakabbirin jabbar. Tengok ni ayat ni. Ini ancaman kepada Allah, ya. Allah Ta'ala akan matrikan atas tiap-tiap hati orang yang bertakabur. Yang takabur, yang gagah, yakni yang buta, kan Allah Ta'ala akan mata hatinya orang-orang yang membesarkan dia. Allah Ta'ala apa? Ya, Allah Ta'ala fi kulbin mutakabbirin jabbar kata yadma'u. Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala cap, ya, bagi orang-orang yang hatinya, masya-Allah. Ini pelanggaran terhadap Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala mengenai tentang takabur ni, mengenai tentang takabur. Banyak lagi lah berkaitan dengan takabur ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, la yadkhul jannah fi qalbihi misqala dzarratin min khardalin min al-qibari. Masya-Allah. Sebab tu kita kena banyakkan istighfar. Kadang-kadang ialah manusia, kerana kita ni bukan sifatnya maksum, pasti terdedah dengan benda-benda penyakit ni, penyakit takabur. Jangan kira ni ustaz selamat dah, ustaz lagi banyak, orang yang berilmu lagi banyak, orang ahli ibadah lagi banyak, orang yang beramal kebajikan lagi banyak penyakit dia, sekiranya kita tidak awasi. Tidak awasi. Nabi kata tak akan masuk surga di dalam hatinya dia miskala dzarratin min khardalin min al-qib. Kalau sedikit pun tak masuk surga. Bayangkan, inilah dia dah. Ya. Jadi kadang-kala sebab berlakunya takabur adalah berpunca daripada kealpaan, lupa membaca ayat-ayat Allah, peringatan Allah, teguran Allah, larangan Allah. Ya. Bila kita membaca, kita akan dapat kesan bahaya dan risiko buruk yang membinasakan diri orang yang takabur tanpa alasan yang hak. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Quran, insya-Allah kita akan terselamat. Tapi bila kita tak rujuk kepada Al-Quran, tak kembali kepada ayat Quran, maka kita akan dihinggapi penyakit takabur ni. Ya? Takabur ni. Sebab lupa, bahawa kita lupa, nanti dia punya kesan begitu buruk. Ya? Sesiapa yang alpa tentang kesan bahaya ini, di mana ianya merupakan penyakit dan juga wabak, sudah pasti ia akan dihinggapi oleh penyakit tadi, dan penyakit ini akan terus mencengkam dirinya dalam keadaan ia tidak sedar. Ini yang paling malang. Ya, ada penyakit tapi dia sedar. Kenapa? Kerana kita tidak ada ilmu. Saya bagi contoh. Ya, dalam pertemuan lalu saya bagi contoh. Dan kita ada sakit badan, tak berapa sedar, tak berapa sihat. Kita jumpa doktor tengok pun dah tahu. Kerana dia ada ilmu, kerana dia ada kepakaran dalam bidang tu. Kita sendiri yang tubuh badan kita tahu. Begitu juga penyakit ni. Penyakit takabur ni, kita ada penyakit tapi kita sendiri tidak sedar. Kenapa? Tak ada ilmu. Kurang penelitian, tak ada ilmu, kurang penelitian. Kalau kita ada ilmu dan ada penelitian dan ada keinsafan, kesedaran, insya-Allah kita tahu, oh ini penyakit. Ini adalah
bibit-bibit penyakit takabur, bibit-bibit penyakit ijabu bin nafsi dan lain-lain lagi. Ya. Contohnya tadi lah, paling mudah ya tak. Sakit apa Pak Haji? Tak tahulah ni. Doktor ya tak, apa sakit ni dah macam ni dah berapa hari kan. Doktor tengok pun dah tahu, oh ni sakit. Kenapa? Dia ada kepakaran dalam bidang tu. Kita sendiri pun kalau kita ada kepakaran untuk melihat ya tak, penyakit-penyakit dalam hati kita, insya-Allah Allah Taala akan memberi perlindungan. Ya. Macam juga saya bagi contoh, orang yang ada kencing manis. Dia tahu ada kencing manis, dia tak akan makan benda yang manis-manis. Dia mengelak sebab dia tahu kesannya kepada tubuh badan mereka. Begitu juga kalau kita ni tahu, oh ini penyakit takabur, ini akan merosakkan amal ibadah, ini akan Allah Ta'ala, tawma Allah ala kulu, ya dah, Allah Ta'ala cap hati mereka, orang-orang yang takabur ni tadi. Bila tahu tu kita akan terasa gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saudara sekalian, ayolah, sebab tu kita kena banyak baca, kena banyak mutalaah, ya, agar kita terselamat, ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi pun Allah Taala menyatakan, ya. Allah Taala berfirman, al-kibriya uridai, ya, wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam wala ubali. Tengok Allah Taala, ya, dalam hadis qudsi dia kata al-kibriya uridai. Bermula kibir itu iaitu selendangku. Azamah, ya, itu adalah kainku, kata Allah Ta'ala. Ya, wal azamatu izari, kainku. Siapa yang menarik salah satu daripada kedua, sama ada takabur, sama ada kebesaran, rasa bangga, ya, rasa kebesaran, rasa hebat, maka kata Allah Ta'ala, alqaitu fi jahannam wala ubali, aku akan campakkan dalam neraka, aku tak pedulikan. Tengok, bayangkan, ya. Kerana itu adalah hak Allah. Takabur adalah hak Allah. Ya. Azamah adalah hak Allah. Tiba-tiba kita pula, yang hambanya yang diciptakan Allah Ta'ala, kita menarik. Sebab tu diistilahkan dalam sini, dia kata, faman naza'ani. Siapa yang menarik, ya, pakaian salah satu daripada pakaian itu tadi, sama ada kibir ataupun azamah, aku akan campakkan mereka ke dalam neraka jahanam wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Inilah saudara sekalian, ya. Bahayanya, ya. Jadi fenomena yang menunjukkan perlakuan at-takabur dapat dikenali pasti di dalam berbagai rupa. Ya. Orang ni takabur tak takabur boleh dilihat dari segi, ya tak, tingkah laku, percakapannya, ya tak, ucapannya, ya, tindak tanduknya, ya, cara bahasa dia, nampak dilihat. Ya, seorang ni tidak, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sana'atfihi lidilla an sabilillah. Dengan dia memalingkan, ya, tengkuknya di dalam kesombongan bagi menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Jadi ini ada salah satu daripadanya, dia angkuh lah. Dia menunjukkan sikap, tingkah laku dia. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ini dalam surah, ya, Luqman kan, surah Luqman kan. Ya, wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dapat dilihat dari segi gerak-geri dia, tingkah laku dia, percakapan dia, cara berjalan, cara pandangan dia, ya dah. Kalau dia soal pun, nampak soalan dia, soalan orang yang tahu atau soalan orang yang sombong. Nampak dari segi bahasa soalan tu sendiri kalau soal. Kalau bertanya pun nampak dari segi bahasa pertanyaan mereka. Ya. Ni dia. Kalau kita mengawasi lah. Kalau kita mengawasi betul-betulnya dah. Sebab Allah dah bagi tahu. Ya. Allah dah begitu. Wallahu la yuhibbu kulla mutalib faqul lisan yas'atu fihi liyudilla an sabilillah. Dapat dilihat, ya. Sebab tu Al-Imam Ghazali rahimahullah taala dia nyatakan tadi, dia kata apa? Fa huwa kal asari tilka sifah. Dia nampak lihat daripada kesan-kesan tindak tanduknya. Sebab tu dalam Quran, dalam suratul Furqan, yang pertama Allah sebut apa? Yamshuna al-ardi hauna. Tak sebut sembahyang dia, tak sebut puasa dia, zakat dia, wirid juga tak ada. Yang disebut apa? Yamshunal ardi hauna. Pasal apa? Inilah dia. Kerana tindak tanduk perjalanan, tingkah laku, sifat dia yang zahir ni menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Ya, sebab tu Allah Taala, ya, nak menyatakan lagi dalam ayat yang lain, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dapat dilihat dari segi tingkah lakunya. Dan janganlah kamu mengamalingkan muka kamu daripada manusia. Maknanya kerana sombong. Ya, kerana sombong.
Perasaan sombong. Alah, kecil aja ni. Alah, ini apa ni? Ada? Ha? Ini bukan apa ni, dia tak tahu. Ada? Ha? Ha, kita agak begitu. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu malingkan, ya, muka kamu daripada manusia ni. Kerana apa? Perasaan sombong, ego, takabur, ya. Kemudian wala tamshi, ayat ni juga disebut wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Yang digambarkan dalam perjalanannya. Oh, ini banyak diuraikan oleh ahli-ahli tafsir di dalam suratul Furqan tu. Menguraikan mengenai tanam yamshuna ala ardi marha. Ada ayat ni wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu jalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Ya, dalam keadaan angkuh, sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka. Boleh jadi kita angkuh sombong kerana kehebatan ibadah kita melebihi orang lain. Ya. Boleh jadi ilmunya, boleh jadi pengalamannya melebihi orang lain, sebab itu jadi timbul sombong. Allah Taala kata, ya dak la yuhibbu kulla, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Masya-Allah, ya dak. Kita rasa kita hebat, ilmunya banyak, ibadahnya banyak, ketaatannya banyak, amal kebajikannya banyak, tetapi dalam keadaan itu, ya dak, rupanya Allah Taala tak suka. Sebab apa? Sebab, ya dak, kita pandang orang lain rendah, pandang orang lain, ya dak, hina, pandang orang lain tak ada harga. Kita lebih hebat daripada orang lain. Ini dapat dilihat daripada segi perjalanannya, ya, dari perjalanannya, dari segi tingkah laku, dari cara kehidupannya, ya tak? Kemudian satu lagi penyebab apa ni, dia punya fenomena dia ataupun kesan dia melakukan kerosakan di muka bumi bila saja mempunyai peluang untuk berbuat demikian dengan menolak semua nasihat yang diberi dan enggan menerima kebenaran. Ini termasuk dia pantang ada peluang. Ya, maksudnya kerosakan ini bukanlah maksudnya sampai menjadi binatang. Tak. Kerosakan ni kadang-kadang benda sikit-sikit aja. Ya, bukanlah banyak. Ya, tapi sikit itulah yang menyebabkan akhir kelamaan menjadi banyak. Sikit aja kadang-kadang ambil peluang. Contoh, dia tak diberikan satu jawatan umpamanya. Dia ambil kesempatan daripada jawatan tersebut. Ya. Dia rasa ni bila aku dah ada kuasa ni, maka dia boleh buat apa saja dia nak buat. Ini satu penyakit juga. Boleh buat apa yang dia buat. Kerana semua di tangan aku. Padahal, ya tak, apa yang dimiliki itu hanya sifatnya sementara saja. Ya. Jadi sebab tu bila ada peluang, dia buatlah apa yang dia nak buat. Bukan seperti rosak dia menjadi binasa. Tak seperti macam tu. Ya. Wa minan nas, Allah Taala kata wa minan nasi may yujibu qawlu fil hayatid dunya. Ini dapat dilihat, ya. Wa minan nasi may yujibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa wa'ladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal kharsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila luttaqillah ya ahdatahullahu izzatu bil ismi. Jadi dalam ayat ni dah Allah Taala nyatakan wallahu la yuhibbul fasad. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan di antara manusia, bukan semua, ya, min tab intiyah, ya. Dan di antara manusia yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik kamu. Ya. Dan juga dipersaksikan kepada Allah atas kebenarannya. Isi hatinya padahal ia penentang yang paling keras. Tunjuklah mulutnya bukan main, ya. Tapi rupanya ada tersemat dalam hatinya sesuatu yang tak baik. Ada yang tak baik. Kadang-kadang orang, aku nak bantu awak, aku nak sokong awak, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang dia nak memperoleh. Ya. Dan ini termasuk, ya. Ya. Contohnya kalau kita dalam perjuangan, aku sebetulnya teringin nak bantu ni, nak bantu perjuangan Islam ni supaya Islam ni menang. Tetapi di sebalik itu juga dalam hatinya ada sedikit nak ambil kesempatan. Ya. Nak ambil kesempatan dalam, ya nak. Kalau ada kemampuan, ada peluang. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi. Ya. Wa minan nasi may yujibu qawlu fil hayatid dunya. Dia punya hujahnya bukan main pandai. Ya tak? Ya?
Padahal dalam hati mereka, iaitu permusuhan, hati mereka yang amat keras. Dan apabila ia berpaling daripada muka, ia akan berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan juga merosak tanaman-tanaman dan juga binatang-binatang ternakan. Sedangkan Allah tidak menyukai kerosakan. Allah tak suka. Allah la yuhibbul fasad. Ya. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, ya, bangkitlah, teman-teman, bangkitlah kesombongannya yang juga menyebabkan perbuatan dosa. Bila ditegur, bila ditegur, diperbetulkan, mudahlah, ya dah. Mudah pun naik berang, mudah naik angin. Bila diperbetulkan, ya. Bila sebut ittaqillah, jadi timbul perasaan yang ada, ya. Timbul perasaan kesombongan mereka, izzah. Timbul kesombongan mereka yang menyebabkan berbuat dosa. Maka cukuplah balasannya neraka jahanam, masya-Allah, ya. Dan sungguhnya neraka jahanam tempat balasan yang seburuk-buruknya. Nauzubillah. Dengan sifat takabur tadi, Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka di dalam neraka jahanam, di mana tempat yang seburuk-buruknya, ya. Jadi ini fenomena yang pertama. Yang kedua, iaitu merupakan, walaupun dia tak kerusakan, tak nampak kadang, tetapi dari segi jiwanya tu sudah nampak ada maksud. Ni kadang-kadang aku nak bantu, aku nak begini, tetapi dalam hatinya ada sesuatu tersemat yang tidak baik. Ya. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan ni, iaitu kerana berlagak dan mengada-ngadakan dalam percakapan. Ya. Innallah azza wa jalla yubghidul baligh minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama yatakhallalu al-baqaratu bilisaniha ala unabbikum bisyarrikum faqala humul salsarunal mustasaddiqun, ya. Ini juga penyebab-penyebab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innallah azza wa jalla yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisani. Sesungguhnya Allah Taala memberikan, ya, membenci orang-orang laki-laki yang bercakap begitu keterlaluan. Ya dah. Patutnya dia cakap ni sepatah dua kata cukup, tapi ya dah. Allah tak suka. Ya. Jangan anggap pula ini orang tua tak suka. Nah, Nabi tadi innallaha azza wa jalla yubghidul baligh, terlalu keterlaluan. Padahal cakap tu boleh seminit, 2 minit cukup. Sampai yang nak angkat telefon nak cakap pun tak boleh. Kenapa? Aja dah. Minar rijal aja takhallalu bilisan. Jadi kita ingat. Apa maksud AB saya cakap dah. Tak usah keterlaluan. Aja dah. Bali ini keterlaluan, ya, takhallalu bilisan. Kama takhul baqaratu bilisani. Ada Nabi kata ya dah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membenci orang-orang yang bercakap begitu keterlaluan dengan menggulung-gulung lidahnya. Masya-Allah. Ya dah. Menggulung-gulung lidahnya. Itulah kalau dalam bahasanya nak cakap tu musing-musing dulu. Kenapa? Nak tunjuk pandai. Ya. Seperti lembu mengunyah dengan lidahnya. Ya. Ya takhallalu baqaratu bilisannya. Lembu tu kan dia kan lepas makan dia duduk diam, dia kan ngunyah. Ya. Sehingga Nabi berikan contoh, ala unabbiukum bisyarrikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi, aku memaklumkan orang yang paling jahat di kalangan kamu. Maka Nabi bersabda, mereka ialah orang-orang yang banyak bercakap dan berlebihan di dalam percakapannya. Jadi cakap ni agak perlu apa cakap dah. Ya. Tak usah banyak-banyak. Ala unabbiukum bisyarrikum faqala hum as-satsaruna lam tasaddiqun. Ya, keterlaluan. Ya. Terlalu banyak sangat, ya. Kadang-kadang ditimbul di situ dalam hati, aku ni memang hebat juga, boleh berhujah cakap, boleh bercakap lebih panjang. Padahal benda tu boleh dicakap dalam 2-3 minit, tapi dia cakap sampai 15 minit. Maksud yang sama. Ya. Maksud yang sama. Ya. Jadi Allah Ta'ala tak suka. Allah Azza wa Jalla yubghidul baligh. Kalau gini, ya. Kecuali kalau memerlukan
memerlukan penerangan yang jelas, tak faham, ya kerana ini sulit, payah, ya dah, itu tak apa. Tetapi bukan tujuannya untuk nak memutar-mutar, dah. Nak tunjuk aksen, dah. Tetapi nak menerangkan. Itu tak salah. Ya. Nanti jangan pula bila ada orang tanya cakap sepatah dua patah. Orang tu tak faham. Tak boleh juga. Boleh jadi nak cakap sampai setengah jam. Ya, tajuk yang sama, maksud yang sama. Tetapi oleh kerana orang banyak tak faham, kan terangkan. Bukan kerana tujuannya nak membalaghah-kan, tak. Ya. Nak memasih-masihkan, nak membalaghah-kan. Ya, dah tasdid, dah. Ya. As-sarsaruna mutasaddiqun tadi kata, ya. Orang yang banyak bercakap dan berlebihan dalam percakapan. Tak usahlah, ya dah. Jadi kita kena ingat. Apa yang dimaksud itu dah orang faham dah. Ya. Tak usah terketelan, nak Allah tak suka. Ya. Ini termasuk juga, ya dah. Tapi kita kena ingat, ya, ada lagi penyebabnya ni mana tentang pakaian. Penyebabnya adalah pakaian, ya. Pakaian dengan bertujuan untuk bermegah-megah. Ya, apa pakaian? Sama ada pakaian baru ke pakaian apa ke, tujuan bermegah. Ya. Nabi kata apa dalam hadisnya? Man jarra sabahu khulaya'a lam yansurullah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakar inna akhadun. Ya. Inna akhada jani izari yastarhi. Inni la tu'ahidu zalika minhu qal lastu mimman yaf'aluhu. Yang maksudnya sesiapa yang mengheret, ya, jarrah, pakaiannya labuh lah. Pakaiannya labuh. Kerana labuhkan di dalam keadaan megah. Ya. Khulaya'ah, dalam keadaan megah, tidak akan memandang pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang orang ni. La lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Masya-Allah dengan. Tapi kalau dia memanjangkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya, tujuannya ada tujuan sesuatu, kerana takut gigit nyamuk ke, ataupun mungkin ada kecacatan dalam kakinya supaya orang tak lihat, nanti akan timbul pula orang kata kakinya pula berkurap dan sebagainya kan. Itu lain. Tujuannya untuk mengelak daripada fitnah. Itu berbeza. Ni jangan silap. Bila jarra saubahu khulaya'an ni, naikkan. Naikkan pun kalau tujuannya khulaya', ini tengok dakwah ni, orang pendakwah ni. Dia punya kainnya pun separuh betis. Ni. Itu pun jadi takabur juga. Turun bawah sampai diseret pun jadi takabur, tarik atas pun jadi takabur. Itu dia. Kalau tidak tahu, habis yang betul yang mana, Ustaz? Ya. Sebab tu Abu Bakar, ya, lantas Abu Bakar dia berkata, sungguhnya bahagian sebelah pakaian saya ini labuh yang bercadang untuk menyimpulnya. Maka Nabi bersabda, engkau tidak tergolong orang yang melakukannya kerana kemegahan. Tak, kata Nabi, lasta mimman yaf'alu khawiyala. Ya. Kenapa? Kerana Abu Bakar ada tujuan. Tujuannya sebelahnya labu, sebelah ini tak ada tujuan Abu Bakar. Itulah kalau tujuannya tadi, kata jangan menggigit nyamuk ataupun Lepas tu saya kena, nanti pula jadi bila baca hadis ni pula, kainnya ada pun diselak tinggi-tinggi. Biar nunjuk dengan perasaan ni da'i ni. Tengok Nabi tak suka ni. Lepas tu aku naikkan ni. Dengan perasaan sombong. Sombong juga jadi dia. Jadi sama ada turun bawah, diseret atau sama diangkat, tujuannya semata-mata kerana Allah. Ya. Jadi ini kenapa? Kerana bukan kerana penyebab tertentu. Ya. Jadi sebab tu kita kena perbetulkanlah ni. Ya. Sama ada turun ke bawah macam Abu Bakar tadi, ya dah. Ada maksud tertentu, tujuannya bukan kerana nak bangga dah. Ya. Yang di atas tarik ke atas sikit, ya dah. Nampak separuh betis, jangan pula kerana sombong menunjuk ini sebagai dai, ini sebagai pendakwah, ini ikut sunnah Rasul, bukan gitu, tetapi kerana lillah, kerana Allah Taala. Okey. Ya. Ini saya rasa dah berapa jam dah ya? 45 minit. Saya rasa cukuplah. 45 minit. InsyaAllah kita akan sambung. Akan datang. Ya nak.
begitu gairah supaya orang datang kepadanya, ini satu daripadanya. Ya. Dan tidak suka untuk berjumpa orang pula, dia maknanya menarik perhatian orang ramai lah. Ya, menarik perhatian orang ramai supaya ya mungkin orang tertarik dengan ucapannya, tertarik dengan gayanya, tertarik dengan anunya, ya dah. Dia buat penampilan begitu supaya apa? Ya, supaya tertarik orang lain. Ini salah satu penyebab-penyebab. Boleh jadi perkataannya, ya dah. Boleh jadi tindak tanduknya, akhlaknya, perbuatannya. Ini semua boleh penyebab-penyebab kepada sifat takabur. Ya dah. Iblis laknatullah ditunggu. Silap aja sikit, leka aja sikit, lupa aja sikit, dia akan ya dah menjerumuskan kita ya dalam lembah yang tak sukai oleh yang Allah Ta'ala benci. Jadi sebab tu kita doa kepada Allah, sebab tu saya pesan pada sahabat-sahabat sekalian, ayolah sama-sama terutamanya saya sendiri, ya kita sentiasa meneliti, ya, meneliti apa ni, firman-firman Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu Nabi tadi sebut, ya, man jarra sabahu la lam yanzurullah ilahi yaumal qiyamah. Ada lagi hadis Nabi, lam yanzurullah ila rajulin yajurru izarahu bataran. Bataran kerana sombong, banggalah, ya. Lagi sabda Nabi, man ta'azama fi nafsi waqtala fi masyiatihi lakallahu alaihi ghadban. Masya-Allah, ya. Rasa bangga, rasa hebat dirinya. Ya, rasa bangga. Membesarkan diri, rasa hebat, ya. Kita ni saudara sekalian, tak payahlah kita nak tunjuk kehebatan kita ni. Kemana saja kita pergi kena ada sifat tawaduk. Bila sifat tawaduk, sebab macam ni kan, bila Allah Ta'ala suka kepada hambanya, Allah Ta'ala panggil makhluk di langit. Panggil di langit makhluk, dipanggil makhluk-makhluk di langit, Allah Ta'ala istihar, aku suka ya nak kepada hambaku si Fulan bin Fulan. Maka kamu hendaklah suka kepadanya. Ya nak, maka makhluk yang di langit suka. Kemudian makhluk yang di langit turun ke dunia, dia istihar pula. Ya, dia istihar, aku suka kepada si Fulan bin Fulan, maka kamu lah. Jadi kalau kita pergi mana saja, tak payah nak tunjuk aku hebat, ya nak. Aku ni pimpinan, aku ni kehebatan. Dah, tak perlu. Ya dah, sebab Allah dah istihar dah. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya, ya manusia ni tengok ada timbul perasaan takzim, ya dah, ada perasaan memuliakan. Sebab Allah dah istihar. Tak perlu nak kita istiharkan diri sendiri. Kalau kita istihar diri sendiri, berapa orang yang dengar? Pun naik orang nyampah. Ya. Tapi kalau Allah yang istihar, malaikat yang istihar, ya, sebab tu kita pergi mana saja pergi, janganlah bimbang. Ya, ke penjuru mana ke? Ya tak, jangan kita ta'azum dengan diri kita sendiri. Ya, wallah alam. Insya-Allah kita akan sambung, ya. Dua minggu, ya. 2 minggu akan datang, insya-Allah. 2 minggu akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit huraian yang termampu dari saya ni, ya, menambahkan iman, menambahkan ilmu dan iman yang ada pada kita lah, terutama para si pembaca ni sendiri yang juga terdedah dengan berbagai-bagai penyakit ni. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kaji, ya, pertemuan-pertemuan ini, mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita daripada sembarang penyakit ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur masmin syai'un fil ard wala bis sama'i samul alim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa zurriyatana wa talmizana wa man habba ilaina min ahli ilmi al-khair wa la taj'al jalil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karil kufr al-fusuq wal isyan. Allahumma ya dafil bala, ya Allah, ya dafil bala ar-Rahman wa ya dafil bala ar-Rahim, idfa'ul anna al-bala wal ghala wal waba al-fitan. Allahumma inna na'udzika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa nafsin la tasba' wa min du'ain la yastajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum.